Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, semua sihat? Sihat cikgu. Okey. Okey, cikgu akan ambil kedatangan kejap. Okey, sekarang ada 5 orang. Okey. Okey, yang 5 orang ni kalau ada apa-apa masalah boleh bagi tahu cikgu, okey? So, kita akan start kelas kita pada hari ini. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, okey, cikgu akan share screen dan kamu kena tengok video, okey? Dan kaitkan dengan pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, Syazal baru masuk Syazal? Okey, kejap cikgu share screen. Okey. Boleh nampak tak skrin cikgu? Nampak. Nampak Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok video ni dan kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Okey. Suatu petang, Ini dan Nur kembali di taman permainan berdekatan rumah mereka. Tetapi ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Dan ibu yang itu telah menunjukkan kepadanya. Willy dan Nur terus jerit dan melarikan diri mereka dari orang jahat tersebut. Hingga kemudian dia yang kebetulan berada bahaya. Dan ibu Lily menelpon 999 untuk melakukan kejadian tersebut kepada pihak kuasa. Akhirnya, orang jahat itu berjaya ditangkap. Dan dia adik-adik, jika ada sesiapa menunjukkan kemaluan dia pada adik-adik, jerit dan lari. Kemudian beritahu kepada ibu bapa atau penjaga mengenai kejadian tersebut. Okey. Seterusnya kamu kena gambar ni. Okey. Kat sini ada 2 gambar dan keratan akhbar. Okey, apa kaitan video tadi dengan gambar yang kamu sedang tengok sekarang dan kaitkan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini? Okey, apa yang kamu faham? Keselamatan. Bukan budak. Apa dia? Keselamatan. Keselamatan. Okey, keselamatan dari segi macam mana tu? Daripada apa tu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang keselamatan, iaitu memfokuskan kepada 2, iaitu gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Okey. Sekejap Okey. Gangguan seksual dan penderaan seksual ni di bawah tajuk keselamatan. Okey, untuk standard pembelajaran yang perlu kamu tahu ada 3 dekat sini. Okey, yang pertama kamu perlu membincangkan tentang gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Okey, yang kedua mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada gangguan seksual dan penderaan seksual. Serta yang ketiga ialah menjana idea untuk menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Okey, apakah maksud gangguan seksual? Okey, gangguan seksual ni merupakan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Okey, tingkah laku berunsur lucah. Berunsur lucah yang tidak diminta, tidak diundang serta tidak ditawarkan oleh mana-mana individu yang terlibat sama ada secara langsung ataupun sebaliknya. Okey, yang ketiga gangguan seksual ni ialah perlakuan yang tidak bermoral, yang seharusnya dielakkan kerana meliputi gangguan mental dan emosi seseorang. Oleh itu yang melakukan gangguan seksual ni dia mungkin mengalami masalah gangguan mental ataupun emosi. Ini adalah berkenaan dengan gangguan seksual. Jenis-jenis gangguan seksual. Dekat sini dia tulis ada berapa? 2.
Dia ada 2 gangguan seksual. Okey, yang pertama ialah secara verbal. Okey, yang kedua ialah bukan verbal iaitu termasuk sentuhan tidak selamat. Okey. Oleh itu kamu kena ingat kalau gangguan seksual ni dia terbagi kepada 2 jenis iaitu verbal dan bukan verbal. Okey, penderaan seksual. Okey, penderaan seksual juga di bawah tajuk keselamatan. Apa itu penderaan seksual? Okey, yang pertama ialah penderaan seksual ini merujuk kepada sebarang perlakuan individu, okey, individu tu si pelaku lah, okey, yang memaksa, memperdaya atau mengugut mangsa serta mendorong berlakunya hubungan seksual antara mereka. Okey, sebab apa? Sebab semata-mata untuk memuaskan nafsu seksual si pelaku. Maksudnya penderaan seksual ni berlaku disebabkan secara paksaan. Okey, secara paksaan. Okey, dia memperdayakan mangsa, dia mengugut mangsa semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu si pelaku. Okey, jelas tak dekat sini apa itu gangguan seksual dan juga penderaan seksual? Jelas. Okey. Okey, seterusnya siapa yang melakukan penderaan seksual ni terhadap kanak-kanak? Ada berapa kat sini? Ada berapa kategori? Ada berapa kategori yang cikgu tulis dekat sini? Ada berapa? 3. Ada 3. Okey, yang pertama, okey, seseorang yang jauh lebih dewasa. Okey. Yang kedua ialah seseorang dalam kedudukan yang berkuasa. Dan yang ketiga, seseorang yang dikenali dan dipercayai oleh kanak-kanak. Okey, cikgu nak tanya kamu pernah tak dengar kes penderaan seksual ni dekat TV, dekat surat khabar? Pernah tak? Pernah dengar tak? Pernah. Pernah. Okey, kalau kamu pernah dengar, siapa yang pernah terjebak ataupun melakukan penderaan seksual ni? Contoh golongan yang macam mana? Kanak-kanak. Kanak-kanak. Okey, contoh dia banyak kes-kes yang terdapat di akhbar, yang masuk televisyen disebabkan kes penderaan kanak-kanak ni dilakukan oleh orang yang terdekat. Contoh dia bapa tiri yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenali. Dan yang ketiga ada juga kes penderaan seksual ni dilakukan oleh guru-guru lelaki. Ni adalah contoh-contoh kes yang banyak berlaku dekat dalam negara kita yang sering kita dengar berkenaan dengan penderaan seksual. Okey, seterusnya ialah bagaimana gangguan seksual berlaku. Okey, kamu kena ingat gangguan seksual macam mana dia berlaku. Dia ada 5 kategori. Okey, 5 kategori. Yang pertama ialah gangguan seksual ni boleh berlaku melalui lisan. Okey, melalui lisan. Yang kedua melalui visual. Yang ketiga melalui fizikal. Yang keempat melalui isyarat. Serta yang kelima ialah melalui psikologi. Okey, kita tengok dulu. Okey, yang pertama ialah gangguan seksual melalui lisan. Okey, macam mana gangguan seksual secara lisan ni boleh berlaku? Apa yang kamu faham melalui lisan ni? Macam mana dia boleh berlaku kalau melalui lisan? Cakap benda pelik-pelik. Cakap benda pelik-pelik contohnya. Okey. Gangguan seksual secara lisan ni ialah penggunaan bahasa lucah. Okey, penggunaan bahasa lucah yang dinyatakan secara terang-terangan ataupun secara berkias. Okey, yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami perasaan tersinggung. Contoh dia, okey, teguran, dari segi teguran, komen, jenaka, membuat bunyi dan soalan berbentuk lucah. Okey, yang boleh menyinggung ataupun membuat seseorang itu berasa malu. Itu adalah gangguan seksual secara lisan. Okey, tolong ingat contoh dan penerangan tentang secara lisan ni. Kejap lagi kita akan buat aktiviti. Okey, yang kedua ialah gangguan seksual secara visual. Okey, secara visual ni macam mana pula? Siapa boleh beritahu cikgu?
Kalau visual ni macam mana? Hantar gambar. Tengok. Dia tengok gambar, okey. Hantar video lucah. Okey, ni adalah contoh melalui gangguan seksual secara visual, iaitu dengan menggunakan penggunaan alatan media elektronik ataupun komunikasi. Contoh dia melalui WhatsApp, okey, melalui Telegram, melalui email. Ni adalah contoh-contoh alat komunikasi yang boleh dihantar, okey, supaya mangsa tersebut dapat tengok video ataupun gambar yang boleh merangsang gangguan seksual. Okey, yang ketiga ialah gangguan seksual secara fizikal. Okey, kalau fizikal ni macam mana? Melibatkan apa? Pegang orang. Pegang-pegang. Dia pegang-pegang, okey, dia sentuh-sentuh. Itu adalah gangguan seksual secara fizikal. Contoh dia sentuhan yang berniat untuk mengganggu mangsa yang menyebabkan mangsa tersebut kurang berasa selesa. Itu adalah gangguan seksual secara fizikal. Okey, yang keempat ialah gangguan seksual secara isyarat. Okey, kalau isyarat ni macam mana? Guna tangan. Guna mata. Guna mata, guna tangan. Okey, contoh dia isyarat berbentuk lucah seperti bermain mata, tangan, alat sulit dan juga lidah. Okey. Yang kelima dan yang terakhir ialah gangguan seksual secara psikologi. Okey, kalau psikologi ni melibatkan apa? Banyak kali cikgu ulang. Melibatkan apa? Percakapan. Psikologi ni melibatkan apa ni? Ni dekat skrin ni apa? Apa ni? Otak. Otak, fikiran. Okey, itu adalah gangguan seksual secara psikologi. Contoh dia dia meluahkan perasaan atau hasrat yang berbentuk mendesak. Maksudnya otak dia ni, dia psikologi dia ataupun bahagian pemikiran emosi dia ni dia tak boleh fikir dah. Okey, dia cuba untuk memaksa, okey, mendesak si mangsa dengan meluahkan perasaan. Okey, ni adalah 5 bentuk gangguan seksual terhadap mangsa yang sering terjadilah. Okey. So kamu kena ingat kalau gangguan seksual ni dia ada 5. Okey, kesan-kesan penderaan seksual terhadap mangsa. Okey, kat sini dia ada berapa kesan? 6. Okey, dia ada 6. Okey, ni adalah kesan-kesan dia kalau seseorang itu mengalami gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Okey, yang pertama ialah takut akan keretakan keluarga. Contoh dia, okey, dia mengalami penderaan seksual dan gangguan seksual disebabkan oleh ahli keluarga dia sendiri. Contoh dia ayah tiri dia. Okey. So benda tu menyebabkan dia takut nak bagi tahu dekat ibu dia. Takut akan mengalami keretakan keluarga disebabkan pergaduhan si ibu dan juga si ayah. Okey, tu adalah kesan yang pertama. Kesan yang kedua ialah konflik dalaman terhadap kasih sayang. Mungkin bila dia bagi tahu ibu dia akan memarahi dia. Dia merasakan diri dia tidak lagi disayangi. Okey, yang tiga, mangsa akan mengalami merasa rendah diri. Okey, dia tidak ada keyakinan diri. Okey, yang keempat, merasa tidak berguna. Okey, disebabkan dia mengalami situasi penderaan seksual, okey, dia merasa diri dia tidak berguna lagi. Okey. Yang kelima ialah hidup terasing dan kurang mempercayai orang. Dia rasa tertekan, rasa kemurungan, dia tak nak bercampur dengan orang, dia nak hidup terasing, hidup sorang-sorang. Benda-benda ni berkecenderungan untuk mangsa tersebut mengalami untuk bunuh diri disebabkan tekanan yang melampau ataupun perasaan yang dialami. Okey, ni adalah 6 kesan penderaan seksual terhadap mangsa. Okey, yang seterusnya adalah cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Okey, dekat sini ada berapa? Ada berapa cara menangani gangguan seksual? 6. Okey, ada 6. Okey, seorang tolong baca dekat cikgu cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual.
Yang pertama? Saya. Okay, Ifan. Satu, buat laporan jawapan kepada ibu bapa, guru dan kaunselor. Okey. Yang pertama ialah buat laporan gangguan kepada ibu bapa, guru dan kaunselor sekiranya kamu mengalami masalah gangguan seksual dan penderaan seksual ni, kamu perlu laporkan kepada ibu bapa kamu. Okey, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan gangguan seksual dan penderaan seksual ni? Okey, kalau sekiranya situasi gangguan seksual dan penderaan seksual ni berlaku di sekolah, okey, kamu perlu melaporkan kepada guru dan juga kaunselor supaya si pelaku boleh dikenakan hukuman dan dikenakan tindakan selanjutnya. Okey, yang kedua ialah tidak merahsiakan masalah gangguan dan penderaan seksual. Maksudnya dekat sini, kalau kamu mengalami situasi tersebut, kamu tak boleh rahsiakan, kamu tak boleh simpan diam-diam dan kamu tak boleh berasa takut. Malah kamu kena pergi bagi tahu kepada orang yang sepatutnya, contoh ibu bapa kamu, guru serta juga pihak yang bertanggungjawab. Okey, yang ketiga ialah berpakaian sopan. Okey, kalau berpakaian sopan ni merujuk kepada perempuan lah, wanita lah. Sebab apa? Sebab kita kena jaga pembakaian kita. Tidak boleh menjolok mata. Sebab bila kita berpakaian yang menjolok mata, tarikan kepada gangguan seksual dan penderaan seksual ni adalah lebih tinggi. Okey. Yang keempat, berani berkata tidak. Contohnya ada orang, ada orang nak mendekati kamu dengan cuba membuat gangguan seksual ataupun penderaan seksual dekat kamu. Kamu kena berani berkata tidak. Okey, cik jangan buat macam ni. Okey, tolong cakap dengan dia jangan buat macam ni. Jangan sentuh-sentuh saya tak suka. Okey, kalau kamu rasa takut lepas kamu cakap macam tu, kamu lari. Okey, ni adalah sekiranya benda tersebut berada di kawasan lapang lah, macam dalam video yang kamu tengok tadi. Dia berlaku di taman. Ada orang yang tidak dikenali cuba untuk tunjuk alat sulit dia. Apa yang mereka buat? Mereka jerit lalu lari dan melaporkan kepada ibu bapa. Itu adalah tindakan yang sewajarnya sekiranya berlaku gangguan seksual ataupun penderaan seksual terhadap diri kamu. Okey? Yang kelima ialah berkawan secara sihat. Ya, kamu kena pilih kawan dan juga rakan sebaya kamu yang betul-betul boleh dipercayai dan tidak mengambil kesempatan dekat atas kamu. Okey, kadang-kadang kawan kita sendiri pun boleh melakukan gangguan seksual dan juga penderaan seksual tanpa kita sedar. Tambah lagi bila kamu perempuan. Okey, kamu kena berhati-hati bila kamu berkawan dengan lelaki. Okey, itu yang kelima. Okey, yang keenam, tidak bebas bersentuhan. Maksudnya kalau kamu berkawan dengan lelaki dan juga perempuan, kamu tidak boleh bebas bersentuhan. Kamu tak boleh sikit-sikit nak pergi tampar dia ke, nak melawak dengan dia, cuba pegang-pegang dia ke antara lelaki dan perempuan. Tidak boleh. Okey, kamu ada had di antara lelaki dan juga perempuan. Okey, sekarang ni jelas tak apa yang cikgu terangkan mengenai gangguan seksual dan penderaan seksual ni? Jelas cikgu. Jelas. Okey, kalau jelas cikgu nak tanya kamu. Okey, gangguan seksual dia ada macam mana boleh berlaku? Dia ada berapa? 2. Dua. Apa itu? Secara Dengan bukan verbal. Okey, secara verbal dan bukan verbal. Okey, bagaimana gangguan seksual berlaku? Ada berapa? 5. Okey, dia ada 5. Okey, Azila bagi tahu cikgu yang 5 tu apa? Cikgu. Lisan. Okey, gangguan seksual secara lisan lagi. Melalui visual. Okey, melalui visual lagi. Visual. Melalui fizikal. Okey, melalui fizikal. Okey, yang keempat? Secara isyarat. Secara isyarat. Dan yang kelima? Secara psikologi.
Yang kelima ialah secara psikologi. Psikologi. Okey, tak apa tu. Okey, sekarang ni kita akan buat aktiviti di live worksheet, iaitu kita akan membincangkan bagaimana gangguan seksual ni berlaku. Okey, kejap cikgu share screen. Okey. Sekejap Okey, boleh nampak tak skrin cikgu? Boleh. Okey, arahan dia padankan jawapan yang sesuai dengan garisan. Okey, soalan dia, bagaimanakah gangguan seksual berlaku? Okey, yang pertama, gangguan seksual melalui lisan. Apa jawapan dia? Melalui yang macam mana? Teguran Merah. Okey, Intan, apa jawapan Intan? yang warna kuning. Teguran komen jenaka untuk lisan. Okey, jawapan dia Intan jawab teguran komen jenaka membuat bunyi dan soalan berbentuk lucah. Okey, kita garis tengok. Betul tak? Okey, yang kedua, gangguan seksual melalui visual. Okey, macam mana? Apa jawapan Gambar dia? atau video lucu. Gambar atau video. Gambar atau video lucah. Okey, kita tengok. Okey, yang ni kamu jawab. Okey, gangguan seksual melalui fizikal. Apa jawapan dia? Sentuhan yang berniat untuk mengganggu. Untuk mengganggu. Okey, kita tengok betul ke tak sentuhan yang berniat untuk mengganggu. Okey, yang keempat. Gangguan seksual melalui isyarat. Okey, macam mana? Mata tangan Bermain mata, tangan, alat sulit dan lidah. Bermain mata, tangan, alat sulit dan lidah. Okey, kita Lidah. tengok. Okey, yang last sekali apa? Meluahkan Meluahkan perasaan atau hasrat berbentuk lucah. berbentuk Okey, gangguan seksual melalui psikologi ni kamu jawab meluahkan perasaan atau hasrat berbentuk lucah. Okey, kita tengok jawapan yang kamu jawab ni betul ke tak? Okey, check. Betul. Okey, jawapan dia betul. Okey. Okey, ni adalah 5 bentuk gangguan seksual yang boleh berlaku. Yang pertama melalui lisan, melalui visual, melalui fizikal, melalui isyarat dan juga melalui psikologi. Okey, ni adalah aktiviti yang pertama. Okey, sekarang ni kita akan buat aktiviti yang kedua, iaitu penilaian dekat diri kamu. Adakah kamu faham ke tak tajuk penderaan seksual dan juga gangguan seksual. Okey, cikgu akan bagi link untuk kita buat aktiviti dekat Bluecard. Okey, so cikgu harap kamu ready untuk jawab. Dan kita akan bincang jawapan dia. Okey, cikgu host. Sekejap. Cikgu pilih. Okey, kamu ready Post now. Okey, copy link. Okey, cikgu dah. Okey, boleh buka dekat bahagian chat. Cikgu dah bagi link. Kejap cikgu bagi ID. Main apa cikgu? Bluecard. Kita akan buat dekat Bluecard. Okey. Boleh masuk tak? Kan lah cikgu. Apa Arina? Kan lah. Boleh masuk tak? Ya. Okey. Last kali, sekejap lagi kita akan bincang jawab. Jap. Okey, tak apa. Ya Allah. Okey, cikgu akan share screen. Tidak. Give ID. Okay. Irfan Haziq dah masuk. Azila dah masuk. Alia. Okay. Syazal. Okay, Syazal dah masuk.
Okay, siapa lagi? Farah dah masuk. Arina. Okay, ada lagi tak yang nak masuk? Farid. Faris masuk dah. Okay, Faris masuk dah. Okay. Cikgu Bentar, Ran bentar. Cikgu start Nah, belum lagi. start, Okay, start. okay. Okay, cikgu start Ya. Okay, ready soalan yang pertama. Okay, ada 30 saat. Tolong baca elok jawapan dia. Dan soalan. Okay, jawapan dia adalah betul. Betul. Okay, okay Miau. Syazal atas sekali. Jemput Okay, next. Okay, untuk soalan 2. Okay. Soalan 2 apa jawapan dia? Baca soalan elok Anak aku bagi dah ni. Banyak. Wow, keren. Okay, jawapan dia ialah penderaan seksual. Okay, Gila Faris je atas. Faris. Gempur lah. Okay, next soalan 3. Okay, apa jawapan dia? Baca soalan elok Masuk lambat tu. Awak cepat sangat. Sebab tu kena cepat. Dia kata antara berikut yang manakah contoh yang salah? Cepat jawab, cepat. Ada lagi 8 second. Salah ni salah ni. Luai. Okay, siapa yang betul? Okay, 2 orang je betul. Okay, gangguan seksual melalui isyarat. Jawapan dia. Siapa yang betul? Siapa yang first sekarang? Azila. Tak. Syazal yang first. Okay, soalan yang keempat. Contoh gangguan seksual melalui isyarat. Apa? Tadi kita dah bincang. Zeh. Miau. Okay, cepat. Ada lagi 15 second. No bound ran down with the day. Okay, jawapan dia adalah bermain mata, tangan, alat sulit dan juga lidah. Liuk kat depan tu. Tu biru. Okay, siapa yang first sekarang ni? Syazal lagi. Okay, yang lain cepat. Kalahkan Syazal. Okay, soalan yang kelima. Apakah yang perlu kamu lakukan jika mengalami kejadian gangguan seksual? Apa yang kamu perlu lakukan? Mengajak. Dah terangkan dah tadi. Kena buat apa? Mengajak. Ya ke mengajak? Takkan nak ajak lagi? Betul. Okay, bagus. Berkata tidak dan beredar. Okay, siapa yang first sekarang? Okay, Alia jawab dulu. Badah. Okay. Next. Okay, soalan 6. Apakah gangguan seksual? Ada. Ya. Baca elok. Apakah gangguan seksual? Pam. Apa jawapan dia? Berapa kali? Okay, jawapan dia adalah gangguan seksual merupakan tingkah laku yang tidak boleh diterima kerana ada unsur lucah yang tidak bermoral. Okay, next. Soalan 7.
Okey, apakah kesan yang boleh terjadi kepada mangsa gangguan seksual? Apakah kesan dia? Benda-benda ni. Yang mana satu jawapan dia? Kesan dia tadi cikgu dah bagi tahu. Bawa tu nombor 3. Ya ke? Okey, tak apa, kamu jawab dulu. Jadi kita tengok apa jawapan dia. Okey, bagus. Jawapannya adalah mangsa melakukan tindakan yang boleh merugikan diri serta mengasingkan diri dan kecenderungan untuk bunuh diri. Okey. Soalan yang ke-8. Okey, remaja perlu memberikan perhatian yang lebih dalam aspek apa? Kecantikan diri. Yang tu sampingan. Okey, cepat jawab. Okey, jawapan dia adalah keselamatan melindung diri. Okey, siapa yang ada kat atas sekarang? Rexy. Syazal dekat atas. Tak berubah kedudukan. Okey, soalan yang ke-9. Paling OP. Membuat bunyi teguran dan soalan berbentuk lucah adalah contoh-contoh gangguan seksual melalui jawab. Visual. Melalui apa? Visual. Kita Tiga dah ni aku tak tahu. bincang tadi melalui apa? Ya Allah. Baik ya, salah pun. Melalui lisan. Okey, siapa yang berada kat atas? Tengok aku mati. Soalan last, soalan yang ke-10. Antara cara-cara menangani gangguan seksual adalah apa? Apa jawapan dia? Atas kali. Kita tengok apa jawapan dia. Okey. Tidak bebas bersentuhan. Kan cikgu dah cakap tadi. Okey, kamu kalau kau berkawan, terutama lelaki dan perempuan tak boleh sentuh antara satu sama lain. Okey, Syazal nombor 1, 2 Alia, 3 Faris. Okey, jom kita tengok. Okey, Syazal. Okey, 56 poin. Okey, Alia betul tapi dia lambat tekan. Okey. Ini Faris, Farah, Azila, Ifan dan juga Arina. Lain saya slow. Lain siapa? Lain kamu ke? Okey, tak apa. Cikgu faham je. Okey, sekejap Lu buat lagi. Cikgu buat lagi. Mana boleh. Nak habis masa dah. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya kamu. Okey. Apa yang kamu faham tentang gangguan seksual dan juga penderaan seksual ni? Apa yang kamu faham? Setelah cikgu bagi penerangan. Okey. Syazal, bagi tahu cikgu apa yang kamu faham tentang gangguan seksual dan penderaan seksual? Bersentuhan. Bersentuhan? Apa yang bersentuhan tu? Cuba habiskan ayat. Tak dikenali. Tidak dikenali. Apa lagi yang kamu faham setelah cikgu bagi penerangan gangguan seksual dan penderaan seksual ni? Okey. Yang lain? Ada yang nak bantu Syazal? Bebas bersentuhan. Apa Ifazik? Jangan cakap yang orang tak Cikgu tak dengar. Slow. Slow, cikgu tak dengar. Jangan cakap dengan orang tak kenal. Arina cakap jangan bercakap dengan orang yang tidak dikenali. Okey. Katakan tidak dan lari.
Okey, berani berkatakan tidak dan kemudian lari kalau situasi itu berlaku. Okey, lagi siapa lagi boleh beritahu cikgu? Intan? Tolong. Berpakaian sopan. Okey, Farah cakap sentiasa berpakaian sopan untuk elak gangguan seksual dan penderaan seksual. Okey, lagi Arina cakap apa Arina? Minta tolong. Lepas sekiranya kamu mengalami penderaan seksual ataupun gangguan seksual ni, kamu tak boleh merahsiakan diri. Okey, kamu kena bagi tahu orang yang sepatutnya. Kalau contoh dia ibu bapa kamu, kalau kat sekolah kena lapor dekat guru dan juga kaunselor supaya si pelaku boleh kenakan tindakan. Okey. Intan apa yang kamu faham Intan? Intan? Ya. Okey, apa yang kamu faham secara keseluruhan? Tingkah laku yang berunsur lucah. Okey. Intan cakap secara keseluruhan dia penderaan dan gangguan seksual ni adalah tingkah laku yang berunsur lucah. Okey, sebenarnya gangguan seksual dan penderaan seksual ni adalah kamu perlu tahu kerana kamu perlu menjaga keselamatan diri kamu, terutama kamu adalah golongan pelajar. Okey, kadang-kadang orang yang tidak dikenali cuba untuk mendekati kamu. Okey, dan juga mengambil kesempatan ke atas diri kamu. Bila kamu ada ilmu pengetahuan, okey, cara untuk menjaga keselamatan diri dan melindungi daripada jenayah gangguan seksual dan penderaan seksual ni, maka kes-kes gangguan seksual dan penderaan seksual ni dapat diatasi dan juga dikurangkan. Di samping kamu juga boleh menjaga keselamatan diri kamu. Okey, sekarang ni kamu faham secara keseluruhan penderaan dan juga gangguan seksual? Faham. Okey, kelas kita pun dah nak habis. Kalau ada sebarang masalah, kalau ada sebarang persoalan, okey, boleh tanya cikgu. Okey, macam biasa kamu boleh WhatsApp cikgu dan kita akan bincang dekat grup WhatsApp. Okey, kita akan bincang apa yang kamu tak faham dan apa ataupun ada masalah-masalah yang kamu hadapi. So, kelas kita akan berhenti dekat sini. Okay, kita akan sambung pada sesi kelas akan datang. Okay, jangan stay safe, okay, jaga diri, sentiasa dalam keadaan yang selamat. Okay, so kalau tak ada apa-apa, cikgu stop dekat sini. Okay, terima kasih kerana masuk kelas hari ini. Kita jumpa pada kelas berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum.